So, ini tajuk kita, luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okey, hari ini kita akan belajar menghitung luas permukaan kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder dan kon. Okey. So, minggu lepas kamu telah belajar sifat-sifat tentang bentuk geometri 3 dimensi dan bentangan bentuk geometri 3 dimensi. Okey, untuk prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. So, awak mesti ingat mesti faham sifat bagi setiap bentuk geometri dan juga bentangan bagi bentuk geometri tersebut. Mesti faham dan ingat sifat dan juga bentangan. Hari ini kita akan belajarlah pengiraan luas permukaan. Surface area. So di sinilah formula-formulanya yang kita akan belajar hari ini. So tolong dengar betul-betul so kita lihat yang pertama. Luas permukaan bagi kubus. Cube. Contoh nombor 2. Hitung luas permukaan bentuk geometri berikut. So kita diberikan satu kubus. Dan kita nak dapatkan luas permukaan. Untuk cari luas permukaan, kamu boleh gunakan bentangan untuk membantu awak. Hitung luas permukaan. Lukiskan bentangan terlebih dahulu. So, bentangan untuk kubus. Cikgu akan lukiskan. So, cikgu akan mulakan daripada tapak inilah. Tapak yang bawah ni. Bentangan. Saya akan mulakan daripada yang bawah ni. Segi 4. Sama. Ini bentangan bagi satu kubus. Berbentuk macam ni. Bentangan kubus. Kamu mesti ingat. Ada berapa permukaan? Ada berapa permukaan kubus? Ada siapa boleh tolong jawab? Berapa bilangan permukaan? 6. Ada 6. Ada 6 permukaan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan. Bagaimana kita nak dapatkan luas bagi permukaan, setiap permukaan? Nak dapatkan luas? Cikgu ada bagi bawah ni kan. Luas segi 4 sama dengan panjang darab lebar. Luas. Luas segi 4. So di sini luas permukaan. So kita nak luas permukaan. Surface area. Untuk dapatkan luas segi 4 panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 4. Panjangnya 4. Darab lebar. Lebarnya berapa? 4 juga. Dan sama tak setiap permukaan saiz dia? Sama. So kita darab dengan 6. So 6 darab 4 darab 4. Untuk luas permukaan kubus. Boleh faham tak belajar? Boleh ya. Itu cara untuk dapatkan luas permukaan bagi bentuk geometri ini. So, tolong kirakan 6 darab 4 darab 4 berapa nilainya? 96. 96.
dan unitnya ialah sentimeter persegi. Okay, sebab luas so sentimeter persegi. Okay, 96 centimeter square. Okay, ada soalan? Tiada? Okay, tiada. Cuba buat soalan nombor 2. Okay, tolong salin soalan ini. Soalannya, hitung luas permukaan objek berikut. Okay, ini adalah satu kotak. Satu kotak. Satu kotak yang berbentuk. Apa nama bagi bentuk geometri ini? Kubus. Adakah ini kubus? Adakah ini kubus? Okey. Ini bukan kubus Okeylah. Kita tukar sikit soalan ni, boleh tak? Boleh. Okey. Sebab cikgu silap. Cikgu pun ingat ini kubus. Tapi bila saya tengok ukurannya, ini bukan kubus. Siapa tahu nama objek ini? Kuboid. Ya, cuboid. Okey. So, saya ubah sikit sebab saya nak bagi contoh kubus sebenarnya. Sebab nanti saya ada contoh untuk cuboid nanti. Okey. So, saya ubah sikit ukurannya. So, saya tukar semua jadi 45 lah. Ya, 45. Cikgu tersilap. Soalan ni saya ambil daripada buku teks. So minta maaf Okey, ini anggap ini satu kubus kubus. Okey, cube. Panjang, lebar dan tingginya 45 cm. Okey, so nak hitung luas permukaan, kamu boleh lukiskan bentangan. Net. Bentangan tu net bentangan ialah net. Okey, satu bentuk 2D bentuk 2D yang awak boleh lipat untuk menghasilkan bentuk 3D. Okey, so saya akan lukiskanlah. Okey, bentuk bentangannya lah. Okey, bentangannya. Dan awak perlu ingatlah bentangan bagi bentuk geometri. Ini bentuk dia, bentuk bentangan. Ini bentangan lah. Net lah. Net bagi kubus. Di mana sisinya sama. Sisinya sama. Semua sisi sama saiz. Berapa sisinya? Berapa panjang sisi? Cikgu ubah. Cikgu tulis. 45. Cikgu 45. 45. Okey, 45. Okey, so untuk dapatkan luas permukaan, luas bagi setiap permukaan segi 4, panjang dalam lebar. Okey, so panjangnya 45, lebar 45. Sama tak setiap permukaan? Sama. Ada berapa? Sama. 6. So kena darab dengan 6. So 6 kali 45 darab dengan 45. 45 darab 45 ialah luas segi 4. Panjang darab lebar. Dan kita ada 6 permukaan. So darab 6.
Dan apa hasil dia? 12,150. 12,000. 150. 150 sentimeter persegi. Boleh ya? Okey, tadi macam ada orang nak masuk. Saya harap semua dah join ya. So boleh tekan calculator ya untuk dapatkan jawapannya lah. 6 darab 45 darab 45. So jawapannya ya, okey, 12,150. Okey. Sudah siap? Dah siap? Sudah siap belum? Dah. Dah. Okey, thank you. Okey, kita lihat contoh nombor 2. Contoh nombor 2, hitung luas permukaan bentuk geometri berikut. Okey, so ini ialah satu cuboid. Okey, cuboid. Okey, kita nak dapatkan luas permukaan cuboid. So sekali lagi, untuk dapatkan luas permukaan, kamu perlu ingat bentangan. Bentangan. Okey, so sekarang cikgu akan lukiskan bentangan. Net. Okey, saya akan lukiskan net terlebih dahulu. Okey, so saya akan mulakan dengan okeylah yang bawah ni. Okey, so macam ni. So 7 cm, 4 cm. Lepas tu saya buka atas 4 cm, 4 cm. Buka bawah 4 cm, 4 cm. Lepas tu saya buka lagi 7 cm, 4 cm. Buka sini 4 cm, 7 cm. Lepas tu buka lagi satu. Saya dapat macam ni lah. So bentangannya lah berbentuk macam ni. Ini lakarannya lah. Okay. So kalau nak buat betul-betul, mesti guna pembaris. Okay. This is only lakaran sajalah. Sketch. Kalau nak lukis betul-betul bentangan, mesti guna pembaris. Okay. So sekarang kita dah ada bentangannya. So kita akan cari luas permukaan. Luas permukaan ialah hasil tambah bentangan inilah. Okay, so kita ada luas permukaan, surface area. Kita ada. Okay, berapa permukaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan. Nombor 1 dengan 6 mempunyai saiz yang sama. 2, 3, 4, 5 mempunyai saiz yang sama. Okey, so kita kira nombor 1 dulu. Kita kira nombor 1 dulu. Nombor 1 luasnya ialah sebab ini segi 4 lah. So 4 darab 4 lah, panjang kali lebar. 4 darab 4. Ada berapa yang sama saiz? 4 kali 4. 2. So darab dengan 2. Lepas tu tambah. Sebab dia nak luas permukaan, so tambah lagi. Okey, saiz untuk segi 4, 7 darab 4. 7 darab 4. 7 darab 4. Panjang kali lebar. 7 darab 4. Ada berapa saiz? 3. 3. 7 dan 4. Ya ke 3? 4. Sorry. 4. 4 kan. 4. Okay, so kena darab dengan 4. Ada 4. Segi 4 yang mempunyai saiz 7 kali 4.
Okey, ada 4 permukaan. Saiznya panjang 7 cm, lebar 4 cm. Okey, so kita dapat di sini 4 darab 7 darab 4. Lepas tu kita hitunglah. Tekan saja kalkulator. 144. Okey, thank you. 144 sentimeter persegi. Sebab luas kan. So, sentimeter persegi. Boleh faham? Boleh. Okey, ni latihan. Salin soalan ni. Ini saya ambil daripada buku lain, so tak adalah buku awak. So, salin ni. Okey, hitung luas permukaan bentuk geometri berikut. Okey, apa nama bentuk geometri ini? Kuboid. Cuboid. Okey, so nak hitung luas permukaan, ingat pada net. Bentangannya lah. Okey, so saya akan mulakan dengan tapak dia. Untuk saya lukis bentangan. Okey, so tapaknya berbentuk segi 4, 13 cm, 8 cm. Lepas tu saya buka 8, 13. Lepas saya buka 8, 13. Lepas tu buka lagi atas 6. My data problems, I cannot hear you well. Okey. Lepas tu, ini tapak dia tadi ya, tapak dia. Okey, so kita buka. Jadi, saiznya 6, lepas tu 8. Lepas tu sini, buka lah yang ni. So, 8, 6. Yalah, so ini bentangannya lah dengan ukuran dia. Dengan dimensinya. So sekarang kita boleh carikan luas permukaan. Luas permukaan. So luas permukaan. Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sini 6. Sini 6. So di sini saya ada tanda silap . Ini bukan 8 . Ini bukan 8. Sini bukan 8. Ini patutnya 6. 6. 6 6. 6. Dia silap ni. Sini 6 kan? 6 cm. So sini 6 cm, bukan 8. Silap. So mesti ingatlah bentangannya. Sebelum awak hitung luas permukaan, ingat bentangannya terlebih dahulu. Mesti remember lah the net of the geometry. So kita akan cuba kira lah. Yang nombor 1 ni. Nombor 1 segi 4 tepat. Luasnya apa? Luasnya apa untuk segi 4 yang nombor 1 yang saya bulatkan?
Ada siapa boleh bantu? 78. 78. Okey, betul lah. Tapi boleh tak beritahu cikgu macam mana dapat 78? 13 darab dengan 6. Yes, very good. Okey, 13 darab dengan 6. Okey, untuk cari luas, panjang darab lebar. Okey, so 13 darab 6. Ada berapa segi empat yang mempunyai saiz 13 dan 6? 4. 4. Tidak. No. Okey, jangan tertipu. Awak lihatlah, untuk cuboid ini, dia mempunyai panjang, lebar, tinggi yang berbeza. Okey, ukurannya tidak sama. Panjang, lebar, tinggi. Length, width and height. Tak sama. Okey, so kalau awak lihatlah bentangannya tadi, okey, saya tadi pun silap tadi ya. Bentangannya. Okey, tapak ni bawah ni 13 darab 6. 13 darab 6. Okey, tapi yang tingginya 8 lah. Tingginya 8. So bila saya buka, okey, geometri ini, so saya akan dapatlah 8 cm. Ni 8 cm. So tak sama tau. You boleh nampak tak dia punya bentangan? Sebab dia punya panjang, lebar dengan tinggi tak sama. So yang 13 darab dengan 6 ada 2. Okay, ada 2. So darab dengan 2. So 2 darab 13 darab 6. Okay, lepas tu tambah. Okay, tambah. Okay, yang nombor 2 ni, yang saya bulatkan ni, luasnya apa? Yang nombor 2 ni bentuknya luasnya apa? 13 darab 8. Yes, very good. 13 darab 8. Ada berapa segi empat ukurannya 13 dengan 2 kan? So dah dengan 2. Okay, tambah lagi. Okay. Last sekali. Yang belum kita kira saiz 8 cm dengan 8 darab 6. Yes, 8 darab 6. Ada berapa? 2. So kena darab dengan 2. So 2 darab 8 darab 6. Boleh faham tak yang ni? Boleh. Okey, boleh ya. Okey, lepas tu ambil kalkulator, tekan sajalah. 460. 460 sentimeter persegi. Okey, 460 sentimeter square. Okey. Ada soalan tak nak tanya tentang luas permukaan cuboid? Okay, sekarang ni kita dah buatlah 2 jenis luas permukaan. Satu cube, satu lagi cuboid. Okay, ada lagi piramid, prisma, silinder, kon, sfera. Banyaklah. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Saya teruskan. Okey, sekarang kita nak lihat contoh yang kedua. Hitung luas permukaan bentuk geometri berikut. Okey, ini adalah buku teks lah. Muka surat 107. Okey, siapa tahu bentuk geometri ini namanya apa? Piramid. Yes, piramid. Mesti ingat lah nama-nama bentuk geometri. Okay, the names of the geometrical shape. Mesti ingat nama, ejaan mesti betul. Okay, dan bentangannya
Mesti ingat juga. Okey. So, berapa bilangan permukaan? Berapa bilangan permukaan? 5. Ada 5 permukaan. So, kalau kita lukiskan bentangannya, netnya, okey, saya mulakan daripada tapak. Tapaknya berbentuk segi 4 sama 8 cm. Okey, tapaknya berbentuk segi 4 sama 8 cm. Lepas tu saya buka lagi. Okey, buka lagi yang berbentuk segi 3. Segi 3 ada 4. Yang bertemu di puncak. Okey, so okey, so 8 cm 8 cm. Tinggi segi 3. Tinggi segi 3 5 cm. 5 cm. Tinggi segi 3. Tinggi. Tinggi ini tinggi segi 3 ataupun namanya tinggi sending. Tinggi sending. Dia berbeza dengan tinggi piramid. Tinggi piramid yang tengah-tengah ini. Okay, so you kena faham lah. Okay, yang tengah-tengah ini ialah tinggi piramid. Yang 5 cm ialah tinggi sending. Okay, tinggi sending. Okay, kalau bahasa Inggerisnya slanted height. Slanted height. Okay. Okay, so ada 5 permukaan. Kita nak cari luas permukaan. Okay, luas permukaan. Okay, so luas permukaannya terbentuk daripada 1 segi 4 sama dan 4 segi 3. Okay, so macam mana dapatkan luas segi 4? Macam mana nak dapatkan luas segi 4? Sorry? 8 darab 8. Yes, 8 darab 8. Okey, 8 darab 8. Ada satu saja. Ada satu saja. So tak payah darab dengan nombor lain. 8 darab 8 saja. Okey. Lepas tu tambah. Okey, sekarang kita nak lihat segi 3. Segi 3. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah segi 3. Ada 4 segi 3. Sama saiz. Okay, ada 4 segi 3 yang sama saiz. Sebab ini ialah segi 4 sama tapak dia. Okay, so ada 4 segi 3 yang sama. Okay, macam mana nak dapatkan luas segi 3? Ini cikgu ada bagi. Formulanya 1/2 darab tapak darab tinggi. So teringatlah. Okay. 1/2 darab tapak darab tinggi untuk luas segi 3. So, okay, sekarang kita nak dapatkan luas segi 3. 1/2 darab, okay, tapaknya apa? Tapak. 8. Tapak ni kan? 8. Ini tapak dia. Okay, 8. Tapak ni ya. Ni 8. Ni ataupun ni ataupun ni ataupun ini. Sama je lah. Tapaknya 8. Darab dengan tinggi. Tinggi kita guna tinggi sending berapa? 5. 5. Tinggi sending ni, tinggi. Tinggi sending ataupun tinggi segi 3. Ada berapa? 4. 4. Darab 1/2 darab 8 darab 5. Okey, darab 4. Sebab ada 4 segi 3 yang sama. Okey, lepas tu kita cari nilai dia.
Berapa nilai dia? 144. 144 cm persegi. Itu dia lah. Okey, untuk dapatkan luas permukaan bagi piramid. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, sila jawab soalan ini. Okey, luas permukaan. Salin soalan ni. Apa nama bentuk geometri ini? Piramid. Yes, piramid. Okay, so boleh saya panggil pelajar untuk cuba jawab. Ini soalan sama saja ya. Sama macam tadi. Berapa bilangan permukaan? 5. 5. Okay, so saya lukiskan bentangannya. Tapak berbentuk segi empat sama. Okay, 10, 10. Lepas tu ada 4 segitiga. Okay. Dan 12 ialah tinggi sendeng. Tinggi segitiga. Tinggi segitiga 12. 12. Tinggi segitiga. Okay, so luas permukaan. Okay, boleh saya minta ada siapa volunteer untuk dapatkan luas permukaan? Okay, kalau tak saya terpaksa panggil nama. Okay, Yap Ching ni boleh? Try. Luas permukaan. Boleh. Okay, cuba try. Okay, apa dia? 10 cm darab 10 cm. Okay. Lepas tu? Tambah 4 darab 1/2 darab 10 cm darab 12 cm. Very good. Okay, so saya cuba terangkan sedikit. 10 darab 10. Okay, 10 darab 10 untuk dapatkan luas tapak. Lepas tu 4 kali 1/2 darab 10 darab 12 itu ialah luas segitiga. Luas segitiga ialah 1/2 darab tapak 10 darab tinggi 12. Dan kita ada 1, 2, 3, 4 segitiga yang sama. So kita darab dengan 4. Okay, darab dengan 4. Dan akhir sekali nilainya sama dengan 340. 340 cm persegi. Okay, 340 cm square. Ada soalan? Tak ada. Okay, thank you. Sekarang kita teruskan untuk bentuk geometri yang seterusnya.
Siapa tahu nama bentuk geometri ini? Prisma. Yes, prisma. Prisma sifatnya ialah mempunyai dua permukaan yang kongruent. Apa maksud kongruent? Kongruent. Kongruent. Sama. Size. Sama. Bentuk. Ini kalau you baca lah. Sifat bagi geometri. Ada sebut perkataan kongruent. Prisma mempunyai dua permukaan yang kongruent. Permukaan yang kongruent. Segitiga ni dengan segitiga yang atas. Kongruent. Kongruent. So bentangan. Bentangannya, saya akan cuba lukiskan bentangannya terlebih dahulu. Bermula dengan yang ni. Segi 4. Yang ni. So kita dapat ni 6, 7. Lepas tu saya buka, dapat segitiga. Buka segitiga. Tinggi segitiga 4. Lepas tu saya buka. Ini bentangan lah. Net lah untuk prisma ini. So untuk dapatkan panjang sisi ini, saya perlu gunakan, di sini kita diberikan tinggi 4 cm, tinggi segitiga 4 cm. Lepas tu 6 cm, 6 cm potong 2. 6 cm bahagi 2. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 berapa? 6 bahagi 2 berapa? 3. 3. 6 bahagi 2, 3. So, apa yang saya sedang nak buat sekarang ialah, saya perlu bentuk satu segitiga bersudut tegak. Nampak yang saya lukis tu warna merah? Segitiga apa tu? Yang berwarna merah. Segitiga apa ni? Segitiga apa yang saya lukis sekarang? Segitiga bersudut tegak. Right angle triangle. Kenapa saya nak lukis right angle triangle? Sebab saya nak dapatkan panjang X lah saya namakan. Panjang X. Yang ini. Saya perlu cari panjang X menggunakan teorem Pythagoras. So sini 4 cm ada. 6 cm saya bahagi 2, so 3 cm. So sekarang saya nak cari X. Saya nak cari X. So macam mana nak cari X? 3 cm, 4 cm, X. Ingat lagi teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. A, B, C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Mesti hafal lah teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini ialah rumus. Rumus formula bagi segitiga bersudut tegak. So macam mana nak cari X? 4 square tambah
3 square. So kita cari x square equal 4 square plus 3 square. Mestilah hafal lah. Nak cari x, kita gunakan 4 square tambah dengan 3 square. Okay, so ini rumus yang kamu mesti hafal. Okay, teorem Pythagoras. C ialah sisi yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. Saya ulang lagi sekali. C ialah sisi yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. Maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Mesti hafal ini. Mesti hafal. Ini sangat penting. Okay, selalu tanya soalan ini. Dan dia tak semestinya nak cari C ya. Dia nak cari A pun boleh. Nak cari B pun boleh. Kalau nak cari A, A kuasa 2, nak cari A kuasa 2, maka kita gunakan sisi paling panjang, C kuasa 2 tolak B kuasa 2. C yang paling panjang. C yang paling panjang. Kalau nak cari A kuasa 2, gunakan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau nak cari B kuasa 2, kita guna yang paling panjang. Nak cari B kuasa 2, guna sisi paling panjang, C kuasa 2 tolak A kuasa 2. So, mesti hafal lah. Mesti hafal. Teorem Pythagoras. Mesti ingat. Mesti ingat, mesti hafal. Okay, so sekarang kita nak selesaikan lah. Okay, rumus ini. Okay, so X kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 berapa? Kuasa 2 berapa? 16. 16. 16. Okey, 4 kuasa 2, tekan saja kalkulator ya. Tekan saja kalkulator 4 kuasa 2. Okey, bagi pelajar yang mungkin dah lupa, kalau dah ingat baguslah. Saya cuma takutlah ada yang lupa. 4 kuasa 2. Tekan saja kalkulator. 4 lepas tu kuasa 2. Dapat 16. Kalau nak 3 kuasa 2, tekan 3 lepas tu tekan button kuasa 2 ni. Button kuasa 2. Dapatlah 9. Okay, so mesti ingat lah. Mesti ingat. Benda yang dah belajar, pastikan kamu faham dan ingat. Kalau lupa, ulang kaji lah. Okay, cuti ni pun bukan cuti kan. Awak duduk di rumah kan saja kan. Okay, so pastikan gunakan masa untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Okay, so, okay, so 4 kuasa 2, 16. Tambah 3 kuasa 2, 9. So, 16 tambah 9, 25. Nak cari X. Punca kuasa 2, 25. So, dapat nilainya X sama dengan 5. 5 ya. Okay, so nak dapatkan nilai untuk X. Sebab ini X kuasa 2 sama dengan 25 ya. So, nak cari X. So, tekan punca kuasa 2, 25. Kita dapatkan jawapannya 5. Okay, so mesti ingatlah benda-benda ini. Kena selalu buatlah latih to be ya. Supaya kamu boleh faham dan ingat. Usaha tangga kejayaan lah. So, okay, sekarang kita dapat X5 ya. So, maknanya, okay, kita dapat sini X5. So, sini 5. 5. Okay, 5. Sini pun 5. Bila kita buka segitiga ni, bila kita buka bentuk geometri ini, kita dapatkan ini. Kita buka geometri ini, kita dapatkan bentangan ini. Yang ini, besar sikit, saya nak tunjuk. Yang inilah. Yang warna hijau ni sama dengan yang warna hijau ni lah. Bahagian yang berwarna hijau ni sama dengan bahagian yang berwarna hijau ini pada bentangan. Itu sebabnya kita perlu carikan dia punya lebar. Lebar bagi bahagian yang berwarna hijau ini.
Okey, saya harap you boleh faham tak apa yang saya terangkan di sini? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, sekarang kita dah dapatkan luas permukaan. Okey, sama dengan. Okey, ada berapa permukaan? 5. Berapa? 5. Okey. So ada 5. So anda kata saya start daripada, okey, saya start daripada permukaan nombor 1. Permukaan nombor 1 ialah segi 4. So luasnya panjang 7 kali 7 darab 6. Lepas tu okey, lagi apa? Yang berwarna hijau. Warna hijau. Ada 1, saya guna 2 lah. 3. Nombor 2 dengan 3 sama. Okey, panjangnya 7, lebarnya 5. Okey, so tambah untuk permukaan yang berwarna hijau. Segi 4. So luasnya 2 darab 7 darab 5. yes. 2 darab 7 darab 5. 7 darab 5 ialah luas segi 4. 7 kali 5. Panjang darab lebar. Dan ada 2 ya. 2 segi 4 yang sama saiz. So darab 2. Okey, lepas tu kita ada lagi segi 3. Segi 3. Ini yang nombor 4 lah. Dan nombor 5. 4 dengan 5 sama saiz lah. 2 darab 1/2 darab 6 darab 4. Very good. Okay. 2 darab 1/2 darab 6 darab 4. 1/2 darab tapak. Tapaknya 6. Darab tinggi. Tingginya 4. Okay. So 2 darab 1/2 darab 6 darab 4. Okay. So lepas tu kita tambahkan semua sekali. Tak boleh tulis bawah. So dapat jawapannya berapa? 136. 136. Okay, so akhirnya jawapannya 136. So saya tak boleh nak tulis bawah, saya tulis atas ni. 136 sentimeter persegi. Okay, so jawapannya 136. Okay, saya harap you boleh faham. Sekarang kita cuba untuk jawab soalan ni. Okay, salin soalan ni. Hitung luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okay, so sekarang cikgu sedang lukis bentangan. Okay, bentangan bagi bentuk geometri prisma. Okay, so tapaknya yang berwarna biru yang saya warnakan biru, yang saya highlightkan dengan warna biru. Okay, 6 cm, 3 cm. Sekarang saya nak lukis yang bahagian yang berwarna merah ini.
Okey, so bentangannya ini. Ukurannya ialah 4 cm. Lebar 4 cm. Panjangnya 6 cm. Lepas tu cikgu nak teruskan dengan segitiga. Segitiga. So segitiga saya buka macam ni, segitiga. Sebelah sana dan sebelah sini pun ada kan segitiga. Segitiga. Okey, so ukurannya sini 4. 4. Sama dengan ni ya. 4. Lepas tu sini bawah ni 3. So sama dengan 3. Okey, next. Saya perlukan yang ini. Ini. Ni saya gunakan warna jingga lah. Ini ya. Jingga ni. So bila saya buka, inilah warna jingga ni. So ini bentangan bagi prisma. Masalahnya yang warna jingga ini panjangnya ada tak yang warna jingga ni? Tak ada. Okey, yang warna jingga ni ya. Yang saya tandakan dengan arrow anak panah. Dia punya ukurannya tidak diberikan. Saiznya tidak diberikan. So, awak ingat semula teorem Pythagoras. Apa dia tadi? Teorem Pythagoras? Segitiga bersudut tegak ABC. Rumusnya apa? C square equals to A square plus B square. Yes. Okay, very good. Tolong hafal lah. Sangat penting. Tolong ingat. Kalau saya nak dapatkan A square, C square minus B square. Kalau saya nak A square, guna yang paling panjang C square. Tolak dengan B square. Ingat, C ialah sisi yang paling panjang. Paling panjang ialah C. Sisi paling panjang dalam segitiga bersudut tegak ialah panjang sisi C. Kalau saya nak B square, C square minus A square. tolong ingat tak susah pun. Ingat C square, C ialah sisi paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. So C square sama dengan A square tambah B square. Okay, so untuk dapatkan, anda kata saya letak X lah. X untuk sisi yang saya tandakan arrow lah. X. X. So macam mana nak dapatkan X square? 4 square plus 3 square. Yes. X square sama dengan 4 square plus 3 square. Sebab apa? X ni paling panjang kan? X ialah sisi paling panjang. X ialah sisi paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. X lah. Kalau awak bandingkan 3 sisi ini, agak-agak siapa yang paling panjang? Mesti X kan? X paling panjang kan? So mesti ingatlah. Ataupun satu lagi cara untuk ingat sisi paling panjang ialah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Ni. C bertentangan dengan sudut tegak. Sudut tegak. Sudut tegak 90 darjah. So C ialah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. So ada dua cara lah sebenarnya untuk mengenal pasti sisi paling panjang. Satu, lihat pada sisi yang paling panjang lah. Satu lagi, sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. So ada dua kaedah lah. Dan nama, dan C ni, dia ada nama tau. Dia ada nama C. Siapa tahu nama untuk C? Sisi terpanjang. Hypotenuse. Tahniah lah. Pelajar yang masih ingat lagi. C ialah sisi terpanjang. Dia ada nama dia tersendiri. Hypotenuse. Dalam teorem Pythagoras.
Okey, sekarang kita nak selesaikan persamaan ini. So kita dapat x square sama dengan, okey, 4 square berapa? 16. 16. Okey, so kita teruslah. Okey. 16 tambah 3 square 9. 9. So kita dapat x square sama dengan 25. okey, dan akhirnya saya dah dapatkan x, so saya letak punca kuasa 2 25 dan jawapannya 5. 5. Okey, so sini 5 maka bolehlah saya tahu sini ialah 5. Okey, kalau tak you tak boleh nak selesaikan soalan ini ya. So mesti gunakan teorem Pythagoras. Okey, untuk dapatkan ukuran sisi bentuk yang berwarna jingga ni lah. Okey, so sekarang kita nak cuba untuk cari luas permukaan. Okey, so andai kata saya start daripada segi 4. Yang nombor 1 lah. Okey, nombor 1. Luasnya? Sorry? 6 darab 4. Okey, thank you. 6 dalam 4. Nombor 1. Segi 4 kan? Panjang kali lebar. Okey, tambah. Okey, sekarang nombor 2. Luasnya? 3 darab 3. 3 darab 3. Tak betul? 3 darab 6. Ya, 3 dan panjang kali lebar. So, 6 darab 3 lah. Kan? Sini 6. Sini 6 Sini 6 dan 3. Panjang 6, lebar 3. Maaflah saya punya lukisan tak cantik sebab ini lakaran saja. Saya cuma nak awak faham bentangannya macam mana. Okay, so luasnya 6 darab 3. Okay, tambah lagi. Okay, sekarang yang nombor 3. Okay, nombor 3 luasnya? 6 darab 5. 6 darab 5. Panjangnya 6, lebarnya 5. 6 darab 5. Lagi, tambah. Ada lagi? Nombor 4, nombor 5. Nombor 4 dengan nombor 5 adalah sama saiz. Okey, 4 dengan 5 sama saiz. Segitiga. Segitiga. So, tambah 2 darab 1/2 darab. Okey, tapaknya berapa? 4 cm. 4 cm tu tinggi kan? 3. 3 kan? 3 tapak. Tapak ni kan? Lepas tu darab dengan tingginya 4. 4. Ni segitiga. Okey, saya highlightkan segitiga yang saya nak hitung sekarang. Segitiga yang saya nak hitung sekarang ialah segitiga yang nombor 4. Segitiga nombor 4. Tapaknya 3, tingginya 4. Okey, so 1/2 darab 3 darab 4. Darab 2 sebab ada 2 segitiga yang sama saiz. Lepas tu dapat jawapannya apa? 84. 84 sentimeter square. Sentimeter persegi. (12). Sudah lambat belajar. Tolong patuh masa. Kalau you masuk tiba-tiba you pun tak faham apa saya ajar. Tahniahlah pelajar yang dapat hadiah hari ni Saya tengok bilangannya pun tak ramai Okey, so saya harap semua dah siap nanti saya akan share lah PowerPoint ni, boleh rujuk slide ni, saya akan share.
Banyak lagi ya, saya ada 20 ni slide selebarannya. Tinggal 25 minit saja. Okey, sekarang kita nak apa? Luas permukaan silinder. Okey, kita nak dapatkan luas permukaan silinder. Okey, so diberikan jari-jarinya 7 cm, gunakan pi sama dengan 22/7. Okey. So, yang ni. So kalau saya lukis bentangannya, okey, ada segi 4. Bentangannya ialah segi 4. Tepat. Okey, ni segi 4. Ni permukaan melengkung ni. Okey, permukaan melengkung ni. Okey, permukaan yang melengkung curve surface. So bila saya buka akan berbentuk satu segi 4 tepat. The curve surface. Permukaan melengkung. Permukaan melengkung ni bila saya buka akan membentuklah segi 4 tepat, dan kita ada tapak bulatan di atas dan di bawah. Ada tapak bulatan. Tapak berbentuk bulatan. Tapak berbentuk bulatan. Satu di atas, satu di bawah. So ini ialah bentangan. Bentangan bagi silinder. Okey. So untuk dapatkan luas, okey, ada 2 bulatan. Ada 2 bulatan. So ingat lagi, luas bulatan. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, pi j kuasa 2. Luas bulatan. So sekarang ada 2. So kalau 2 macam mana? Okey, so 2 pi j kuasa 2. Okey, luas permukaan untuk silinder 2 pi j kuasa 2. Kenapa 2 pi j kuasa 2? Mana datangnya 2 pi j kuasa 2? Sebab pi j kuasa 2 ialah luas satu bulatan. Sekarang kita ada 2 bulatan. So 2 pi j kuasa 2 lah. Okey, lepas tu tambah dengan, okey, untuk dapatkan luas segi 4 tepat ini, okey, panjangnya ialah 2 pi j. 2 pi j. Sebab bila awak buka permukaan melengkung ni, okay, dia punya panjangnya sama dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan. So 2 pi j. Dan dia punya tinggi ialah tinggi silinder lah. Okay, tinggi 9. So 9. Okay, tinggi 9. Okay, so 2 pi j t. So betul ingatlah formula bagi luas permukaan silinder. Saya ulang lagi sekali. 2 pi j kuasa 2 ialah luas untuk 2 bulatan. 2 bulatan. 2 pi j t ialah luas untuk permukaan melengkung. Okay. Curve surface. Okay. Permukaan yang melengkung ni. Yang melengkung. Okay. Satu silinder ada 2 bulatan dan satu permukaan melengkung. Okay. So mesti faham ni betul-betul lah. Okay. Macam mana dapat formula macam ni. Okay. Dalam buku teks pun ada cerita. Okay. Kalau you tak faham apa saya cerita, boleh baca buku teks. Okay. Ada dalam buku teks. Okay. Di muka surat 105. Okay. Sekarang kita nak gantikan nilai-nilainya. Okay. 2 pi j kuasa 2. Okay. So 2 darab dengan pi. Pi kita gunakan nilai yang diberikan 22/7. Darab dengan jejari. Jejarinya ialah 7 cm. 7 cm. 7 cm. Jejarinya ialah mana? Jejarinya ialah, okey, jejarinya daripada pusat ke lilitan. Sisi ini dinamakan sebagai jejari. Awak ingat lagi kan? Bulatan, tengah-tengahnya pusat. Pusat gariskan ke lilitan, itu ialah jejari. Dan kalau saya buat satu lagi garisan daripada lilitan ke lilitan melalui pusat, itu ialah diameter. So kena ingat ini sangat penting. Okay. So kita sambung 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan j 7 kuasa 2 tambah 2 darab
22/7 darab dengan J, 7 darab dengan T, 9. 9. Okay, so cari nilai dia. Berapa jawapan dia? $704. Okay, so saya tunjuk di sini juga. Takut ada yang tidak faham, tidak tahu cara nak tekan. Okay, so 2 darab 22 ABC 7 darab 7 kuasa 2. Okay, so nilainya 308. So 308. 308. Tambah. Okay, dan seterusnya 2 darab 22/7 darab 7 darab 9. So 396. 396. So tambah sekali. Akhirnya awak dapat 704 cm persegi. Itu dia. Okay, next. Okay, cuba jawab soalan ni. Hitung luas permukaan objek bentuk geometri 3 dimensi berikut. Apa nama bentuk geometri ini? Silinder. 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 Okey, silinder. Bentangannya ialah satu segi 4 tepat terbentuk daripada permukaan melengkung. Okey, permukaan melengkung dan ada belatan di atas dan ada belatan di bawah. Okey, sebab ada dua belatan lah. Satu atas, satu bawah. Okey, yang permukaan melengkung permukaan melengkung ni kita buka, kita dapat satu segi 4 tepat. Okey, the curved surface. Okey, kalau bahasa Melayunya curved surface. Kalau bahasa Melayu bahasa Inggerisnya curved surface, bahasa Melayu melengkung. Melengkung. Ni yang melengkung ni. Yang melengkung. Okay, so luas permukaan apa dia? Siapa ingat lagi formula? 2πj². 2πj² sebab ada dua bulatan tambah 2πj²t. 2πjt. 2πj², 2πjt. Tak ada square yang belakang ni. Okey, yang square ni 2πj² tambah 2πjt. 2πjt ialah untuk dapatkan luas segi 4 tepat. Okey, so tolong ingat formulanya. Jangan silap formula. Okey, sekarang kita nak gantikan nilainya 2 darab dengan pi. Pi dia tak bagi so kita gunakan 22/7. Okey, biasa kita guna 22/7. Kalau dia bagi, kita gunalah nilai yang diberikan. Kalau tidak ada, kita gunakan 22/7 biasanya. Okey, normally we use pi equal 22/7. Okey, biasanya kita guna pi sama dengan 22/7. So 22/7 darab J. J berapa? 6. 6 kuasa 2 tambah 2 darab pi 22/7 darab J, 6 darab tinggi 14. Yes, very good. Okay, so berapa? Kita kira satu persatu. 2 darab 22/7 darab 6 kuasa 2. Kita kira one by one. 2 darab 22/7 darab 6 kuasa 2. Berapa?
Berapa nilai dia? 226. Oh, okey. Kalau macam ni, okey. Saya ikut je lah. Okay, 226. Berapa tadi? 226. 2/7. 2/7. 2/7 tambah, okey, apa? 2 darab 2/2/7 darab 6 darab 14. So, yang ni, okey, yang ni senang je lah. Okey, dia tak ada pecahan apa-apa. 528. So, total sekali 226 ABC 2 ABC 7 tambah 528. Total sekali 754 2/7. Okey, sama ada jawapan akhir awak. Jawapan akhir awak sama ada dalam pecahan ataupun kalau awak tukar kepada perpuluhan pun diterima. Okey, sebab dalam soalan dia tak cakap nak perpuluhan ataupun pecahan. So, tak salah. Awak bagi jawapan dalam perpuluhan ataupun pecahan. Sama ada perpuluhan pun boleh, pecahan pun boleh. Kalau perpuluhan biasa kita ambil 2 tempat perpuluhan. Kalau perpuluhan biasa kita ambil 2 tempat perpuluhan. So, kalau yang ni perpuluhan, kena hati-hati ya. Jawapan akhirnya 2 titik perpuluhan ialah 754.29. Perlu bundahkan. Mat nombor di sebelah kanan lebih daripada 5 atau 5 ke atas. So, kalau awak ambil perpuluhan 754.29. Tapi kalau nak selamat, ambil pecahan lah. Tak payah pening-pening. 754 2/7 sentimeter persegi. Nak pecahan boleh, nak perpuluhan pun boleh. Nak perpuluhan, pastikan biasanya kita ambil 2 tempat perpuluhan dan pastikan awak bundahkan. Bundahkan. So, boleh faham? Boleh. Boleh ya. Okey, kita tengok lagi satu. Banyak ada lagi sampai ni. Patutnya sampai luas permukaan ni target ni. Okey, sekarang kita lihat contoh nombor ni saya ada sediakan satu soalan. Okey, tapi saya tak sempat nak bincang lah. Saya teruskan dengan contoh nombor 4. Raja menunjukkan sebuah kon tegak. Dia beri jejari bulatan ialah 3 cm dan luas permukaan kon. Hitung luas permukaan kon. So, diberikan satu kon. Kon tegak. Satu kon. Dan jejarinya 3 cm. Hitung luas permukaan. So yang ni. Bentangannya. Kita start dengan bentangan lah. Bentangan ni membantu awak lah menghitung luas permukaan. Bentangan, net. Draw the net to help you to calculate the surface area. So bentangan untuk kon. Macam ni lah. Ada satu sektor. Ni panggil sektor sektor bulatan. Sektor. So sektor dan juga satu bulatan. Bulatan. Bulatannya jejarinya 3 cm. Saya lukis besar sikit. So ini lakaran untuk bentangan kon. So bawah ni ialah satu
bulatan dan jejarinya 3 cm. So, luas permukaan sama dengan bulatan so pi j kuasa 2. Tambah dengan untuk cari luas sektor ini dia ada satu formula. Formulanya ialah pi j s. Pi j s. Pi j s. Pi j s. S ni bermaksud apa? S ni ialah tinggi sending. Tinggi sending. Yang inilah tinggi sending. Tinggi sending. So, tinggi sending kita tulis S. Ni 5 cm. S. Tinggi sending. Bahasa Inggerisnya slanted height. Slanted height. So, kena ingat tinggi sending. Yang 5 cm ini ialah tinggi sending. So, ni. So, so pi j S. Pi j S. S ialah tinggi sending. Bukan tinggi kon Bukan tinggi kon. Tinggi kon 4 lah. Ini tinggi kon. Untuk dapatkan luas ni kita gunakan tinggi sending. Nak tahu dia punya ceritanya, awak boleh buka buku teks lah. Muka surat 106 ada dia punya sebab-sebab kenapa pi j S. Tapi untuk saya lebih penting ialah awak hafalah rumusnya. Pi j kuasa 2 tambah pi j S. Pi j kuasa 2 sebab ada bulatan. Pi j kuasa 2. Satu je. Pi j S ialah luas untuk sektor. Sektor yang ni. Pi j S. J ialah jejari. S ialah tinggi sending. Tinggi sending ialah 5 cm. So gantikan nilai-nilai ya. Pi 22/7 darab dengan J 3 kuasa 2 tambah dengan pi JS, pi 22/7 darab dengan J 3 darab dengan tinggi sending 5. 5 lah, bukan 4 lah. Kita guna tinggi sending, bukan tinggi kon. Dan nilainya 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Kita dapat 22/7 darab dengan 3 kuasa 2. So, 28 2/7. 28 2/7 tambah 22/7 darab 3 darab 5 47 1/7. 47 1/7. Total sekali 28 2/7 tambah 47 1/7. So kita dapat 75 3/7 dalam bentuk pecahan. Kalau perpuluhan 75.43. Dua-dua jawapan diterima. Perpuluhan atau pecahan. Kalau perpuluhan, biasanya kita ambil 2 tempat perpuluhan. Dan pastikan kamu bundahkanlah. Bundahkan maksudnya, nombor ni 43. Bukan 42. So, kalau nak pecahan, 75 3/7 cm persegi. So, tolong ingatlah formula untuk luas permukaan kon. Pi j kuasa 2 tambah pi j S. Di mana S ialah tinggi sending. Sekarang soalan terakhirlah saya fikir. Sila salin soalan ini. Hitung luas permukaan objek bentuk geometri 3 dimensi berikut. So bentangannya
Satu sektor, satu bulatan. So, luas permukaan sama dengan luas bulatan. Perumus untuk luas bulatan? Pi J square. Yes, very good. Pi J square. Tambah. Okey, sekarang kita dah dapatkan luas sektor. Luas sektor pi J S. S. Okey, sekarang pi, okey, tidak ada. So, pi tidak ada. Biasa kalau tak ada, kita guna pi 22/7. Okey, so 22/7. Dan dengan jejari. 5 square. 5 square. Tambah, okey, pi lagi sekali. 22/7 darab dengan J. 5. 5. Darab dengan S, tinggi sending. 12 bukan tinggi sending, 12 ialah tinggi. Tinggi sending ialah yang ini. Yang saya warnakan hijau ni. Ini ialah tinggi sending. Okey, so tidak ada. So, awak terpaksa gunakan segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak yang ni. Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Sini 5 cm. 5 cm. Sini 12 cm. Anda kata ini X. Ataupun saya letak S lah, lebih senang. Buat tinggi sending kan. So, macam mana nak cari S? S kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. salah. Kalau awak bandingkan 5 kuasa okey, awak bandingkan 12, 5 dengan S. Yang paling panjang ialah S. So, kita tambah. S juga ni bertentangan dengan sudut tegak. So, ada dua cara untuk tentukan sisi paling panjang. Okey, kalau tak boleh tengok mana satu paling panjang, tengok sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Itu ialah sisi yang paling panjang. So, di sini bertentangan dengan sudut tegak ialah S. So, S paling panjang. So, S kuasa 2 sama dengan 12 tambah 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, lepas tu kita selesaikan. 12 kuasa 2. 169. Okey, so itu dah total sekali kan? So dapat 169. So S sama dengan punca kuasa 2, 169. So S dapat berapa? 13. Okey, tinggi sending. So di sini kita gantikanlah tinggi sendingnya 13. So kena ingat jugalah, formula untuk luas permukaan kon. Pi J kuasa 2 sebab ada bulatan, satu bulatan. Pi J S sebab ada sektor. S ni ialah tinggi sending, bukan tinggi kon. Jangan silap ni. Lepas tu kita kira lah. 22/7 darab dengan 5 kuasa 2. Apa ni? Saya tertekan silap. 22/7 darab 5 kuasa 2. So dapat 78/4/7. 78/4/7 tambah 22/7 darab 5 darab 13. Okey, 204 2/7. 204 2/7. Sini tak boleh tulis. Dan total sekali, okey, tambah 204 2/7 tambah 78 ABC 4 ABC 7. Total sekali 282 6/7. Jawapan sama ada dalam pecahan atau perpuluhan. Kalau perpuluhan jawapannya 2 tempat perpuluhan 282.86. Tapi kalau nak selamat ataupun kalau nak tulis 282 6/7 pun
diterima. 282. 282 6/7. 282 6/7. Okey. Sentimeter persegi unit. Okey, saya harap kamu boleh faham. Ada sebarang pertanyaan? Untuk kehadiran hari ini, saya akan sendkan satu link untuk kamu isi sekarang. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so kena ingatlah formula untuk luas permukaan. Okay, kita sempat bincang sampai apa tadi? Kon. Kita ada belajar luas permukaan, kubus, cuboid, silinder, kon, piramid, prisma. Ada lagi satu, sfera. Okay, tolong isi kehadiran. Okay, terima kasihlah kerana hadir untuk kelas PDBR hari ini ya. So kita tamat di sini. So kita akan jumpa hari Selasa. Saya harap kamu boleh faham apa yang saya ajar hari ini. Thank you Willa. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you. Thank you Rahul. Thank you Shui. Thank you